الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتمسك بكتاب الله وسنة نبيه. اللهم آمين. Alhamdulillah, segala kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah rahmat beserta inayah dan taufik daripada Allah, dapat kita menunaikan solat secara berjemaah, ditambah lagi dengan bacaan qiraat daripada tuan imam kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita dan juga mengumpulkan kita di dalam syurga nanti insya-Allah, seperti mana Allah mengumpulkan kita pada hari ini. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita akan sambung perbincangan daripada kitab Bidayatul Hidayah pada muka surat 14 hari ini bagi yang ada buku, bagi yang ada kitab. Iaitu kita masih lagi dalam bab yang pertama, bab yang membincangkan tentang adab-adab menuntut ilmu. Walaupunlah yang kebanyakan daripada hadirin hadirat daripada hari ini bukanlah daripada kalangan penuntut ilmu, tetapi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Dengan kita berpegang kepada hadis bahawa mempelajari ilmu itu adalah wajib hukumnya kepada seluruh orang Islam. Ada yang mengatakan dalam hadis ataupun riwayat mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, belajarlah ilmu daripada buayan sampai ke liang lahat. Jadi sampai ke liang lahat nanti kita sebenarnya masih lagi akan diajarkan dengan ilmu, dengan talqin, akan diajarkan kepada kita. Jadi kalau dengan kita malas belajar sewaktu kita hidup, jangan risau, nanti dah mati pun kita masih lagi boleh belajar. Tapi tinggal lagi sewaktu itu ilmu yang diajarkan kepada kita akan kita dengar ataupun tidak, akan kita boleh mengamalkan apa yang kita akan dibacakan ketika itu ataupun tidak lagi. Atas dasar itu, eloklah kiranya kalau kita juga mengambil manfaat daripada apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Bidayatul Hidayah berkaitan dengan adab-adab dalam menuntut ilmu. Pertama sekali disebutkan bahawa setelah kita bincang panjang lebar pada dua kali pertemuan kita yang lepas, iaitu memperbetulkan niat dalam mempelajari ilmu. Disebutkan di sini bahawa hendaklah niat dalam mencari ilmu itu untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala dan mencari hidayah, bukan semata-mata untuk pandai bercakap. Maka hendaklah engkau bergembira kerana para malaikat telah mengembangkan sayapnya apabila engkau berjalan, dan ikan yang ada di dalam laut semuanya meminta ampun bagimu apabila engkau berjalan. Disebutkan di sini bahawa niat kita dalam mempelajari ilmu bukan untuk pandai bercakap. Maknanya bukan untuk kita berdebat dengan orang lain. Kita nak belajar sesuatu ilmu, kita datang ke kuliah maghrib, datang ke kuliah duha, datang pergi dengan ceramah limardatillah, untuk keredaan Allah, supaya dengan ilmu yang dipelajari tadi akan mendekatkan diri kita kepada Allah, supaya dengan ilmu yang kita dapat daripada siapapun kita dapat ilmu tadi, supaya hilang kejahilan daripada diri kita. Bukannya niat kita dalam mempelajari suatu ilmu dapat satu maklumat baru, siaplah nanti aku nak berdebat dengan orang, siaplah nanti ajak orang lain berdebat. Itu bukan niat dalam mempelajari ilmu. Mardatillah, untuk keredaan Allah Subhanahu wa taala, untuk niatnya untuk mendapatkan hidayah, petunjuk daripada Allah, bukan niatnya
kerana ilmu tu masih lagi ada di peringkat ataupun sampai ke tahap akalnya sahaja, tak sampai ke hati. Ilmu yang bermanfaat adalah apabila kita mendapat sesuatu ilmu itu terus sampai ke dalam hati kita. Tapi bukan senang untuk ilmu sampai ke dalam hati, kerana ilmu ni adalah nur, cahaya daripada Allah. Wa nurullah la yuqwa liqalbil 'asi. Dan cahaya Allah ini tak akan diberikan kepada hati yang bermaksiat kepada Allah. Jadi hati ni, tuan-tuan dirahmati Allah, hati ni adalah umpama pusat kepada penerimaan ilmu. Jadi kalau dengan kita, hati kita ini bukan hati orang yang takut kepada Allah, hati kita bukan hati yang sentiasa membuat ketaatan kepada Allah, maka hati itu susah untuk terima nasihat orang lain. Hati itu susah untuk dapat ilmu, sentiasa duduk dalam keadaan kejahilan. Kalaupun dia tahu sesuatu perkara, cepat dia lupa. Datang kuliah maghrib hari ni, besok lupa semua dah. Tapi tak adalah maknanya kalau dah lupa tu maknanya hati kita tu tak bersih. Lupa tu adalah sifat tabiat. Maknanya ialah tak boleh nak amalkan. Hati yang tertutup untuk menerima ilmu, maknanya menerima sesuatu ilmu, hatinya tu tak boleh nak amalkan. Menerima sesuatu ilmu kerana apa? Ilmu tadi tak sampai ke hatinya. Itu jugalah kalau dengan kita daripada kalangan pelajar-pelajar contohnya, ataupun pesan kepada anak-anak, kalau belajar untuk exam, jangan niatkan untuk semata-mata untuk exam, kerana nanti keluar daripada dewan peperiksaan dia akan lupa. Cuba minta dia jawab semula soalan tu lepas satu hari yang dia tak ingat. Sebab apa? Sebab niatnya untuk dapat A, niatnya untuk cemerlang dalam peperiksaan. Jadi niat mempelajari ilmu adalah untuk mendapat keredaan Allah. Kalau elok niat ini, barulah akan dapat fadilat seorang pelajar ilmu, keutamaan yang Allah sediakan kepada orang yang pergi belajar ilmu. Iaitu apa dia disebutkan di sini? Kerana para malaikat telah mengembangkan sayapnya apabila engkau berjalan. Malaikat akan mengembangkan sayap. Innal malaikah la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan lahu. Sesungguhnya malaikat akan mengembangkan sayapnya kepada orang yang nak pergi belajar ilmu. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kalaulah dengan kita datang daripada rumah, nak datang masjid, pergi sembahyang maghrib, niatkan sekali. Kalau dengan kita memang nak dengar kuliah, nak duduk dalam majlis ilmu, niatkan sekali untuk pergi belajar ilmu. Supaya apa? Supaya ditambahkan pahalanya, bukan semata-mata dapat pahala pergi masjid solat, tapi ditambah lagi pahalanya niat untuk datang belajar ilmu. Ditambah lagi pahalanya untuk datang mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disebutkan malaikat akan mengembangkan sayapnya kepada golongan penuntut ilmu, bukanlah bermakna ianya secara zahir, ianya secara maknawi, ianya secara nurani. Jadi tak boleh juga dengan kita kata tak nampak pun sayap malaikat. Memanglah tak nampak sayap malaikat, sebab malaikatnya pun tak nampak. Macam kan ada dalam hadis Nabi bagi tahu bahawa orang yang tidak solat subuh, orang yang tak bangun pada waktu subuh, maka syaitan akan, syaitan akan kencing di telinganya. Jadi dia pun bangun daripada tidur, pegang-pegang telinga tak basah pun Ustaz. Memanglah, sebab apa? Mana nak rasa, syaitan pun tak nampak. Jadi itu maknanya ialah dari segi maknawinya. Begitu juga dengan hadis yang Nabi sebutkan bahawa fa inna syaitana aqda li kulli bani adam fi kulli lailatin bi thalathah uqadin. Sesungguhnya syaitan akan mengikat ataupun akan menjerut tali di leher Bani Adam setiap malam dengan 3 kali jerutan. Yakni 3 kali diikat ataupun 3 ikatan. Beberapa riwayat, ada yang kata 3 ikatan, 3 kali ikat, ada yang kata 3 kali leher kita setiap malam dijerut oleh syaitan bila nak tidur. Ikatan pertama akan terlepas, kata Nabi SAW, sebaik orang tadi bangun untuk solat subuh.
maka ikatan pertama akan terlepas. Belum lagi solat, bangun sahaja pada waktu subuh, maka ikatan pertama akan terlepas. Ikatan kedua akan terlepas, kata Nabi SAW, sebaik orang tadi berwudu untuk solat. Sebab ada juga orang bangun bukan nak solat, nak pergi kencing je pun, lepas tu tidur balik. Kebetulan dah waktu subuh. Ada juga orang bangun semata-mata nak pergi kerja, bangun dah pukul 6, bangun dah pukul 5.30, awal lagi bangun pukul 5, mandi pun mandi dah, tinggal lagi tak nak ambil sembahyang, tinggal lagi nak solat 2 rakaat yang tak sampai pun 5 minit. Itu pun orang tak boleh buat. Kata Nabi, ikatan kedua akan terlepas sebaik seseorang mengambil air sembahyang, mengambil wuduk untuk solat subuh. Ikatan kedua akan terlepas. Dan ikatan ketiga daripada syaitan akan terlepas sebaik menunaikan solat subuh pada waktunya. Jadi kalau kepada orang yang tidak solat subuh, maka lehernya masih lagi diikat oleh syaitan sampai ke subuh besok. Seolah-olah dia masih lagi dirantai oleh syaitan, dan kemana pun dia berjalan pada hari tersebut, seolah-olah syaitan masih lagi tengah pegang talinya. Jadi macam seekor anjing, cakap seekor anjing yang diikat, lepas tu tuan dia jaga kat belakang. Memang anjing tu bebas nak pergi mana, tapi dengan syarat tuannya kena ada kat situ. Dengan syarat tuannya yang akan tentukan kau nak pergi situ. Memang anjing tu akan nak pergi sana, akan pergi sini, tapi tuannya akan tentukan kau boleh ke tak pergi situ, boleh ke tidak pergi sini. Begitu perumpamaan yang Nabi bagi tahu kepada orang yang tak bangun sembahyang subuh. Syaitan akan jaga sepanjang hari dia. Dengan cara macam mana? Dengan cara ikatan tadi takkan terlepas, dipegang oleh syaitan. Maka hati kita akan tergerak untuk berbuat baik, tapi tak dapat buat juga. Hati kita ketika mendengar azan zuhur, kita nak pergi sembahyang, tapi tak dapat sembahyang. Hati kita nak pergi sembahyang azhar, tapi tak juga dapat. Kerana apa? Kerana di belakang kita tali itu dipegang oleh syaitan. Tak nampak pun tali tersebut. Hadza huwa. Syaitan pun tak nampak macam mana talinya nak nampak. Begitu kata Nabi SAW juga kepada orang yang tak bangun pada waktu subuh, maka pada hari tersebut sepanjang siang harinya dia terlepas daripada jagaan Allah. Yakni Allah Subhanahu Wa Taala tidak bertanggungjawab. Istilahnya Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah tidak bertanggungjawab ke atas orang itu sepanjang harinya, sepanjang siangnya. Berat hukum sembahyang subuh. Ada kisah seorang sahabat Nabi. Seorang sahabat Nabi SAW, dia ni dikejutkan oleh iblis, bukan syaitan lagi, iblis. Dikejutkan oleh iblis untuk solat subuh. Iblis datang kejut seorang sahabat Nabi untuk sembahyang subuh. Dan begitu, wahai fulan, bangun ni, dah nak qada, kamu tidur lagi. Dia pun cepat-cepat bangun sembahyang. Kenapa iblis boleh kejutkan orang sembahyang subuh? Bukankah dia lebih suka kalau orang tak sembahyang? Disebutkan dalam kisah tersebut bahawa yang dikejutkan oleh iblis tadi kepada seorang sahabat Nabi yang tertidur waktu subuhnya, kerana apa? Kerana bagi syaitan, bagi iblis, dia lebih selesa kalau orang tu sembahyang daripada orang tu tak sembahyang. Ini kita lihat bagaimana perbezaan godaan ataupun bagaimana syaitan meletakkan ancamannya kepada manusia dengan kadar yang berbeza. Ini semua daripada kita ada syaitannya masing-masing. Ada tentera-tentera syaitan yang akan dihantar untuk menyesatkan kita. Tetapi bezanya ialah dia punya pangkat syaitan tu berbeza-beza. Ada yang dihantar tu satu paku je, ada yang dihantar 3 paku, ada yang dihantar general dia. Sebab mengikut kepada tahap keimanan seseorang. Jadi berbalik kepada sahabat tadi, iblis sendiri datang kejutkan sahabat tadi daripada sembahyang subuh. Supaya apa? Iblis tak nak dia terqada subuh. Kerana apa? Kerana kalau orang tadi terqada subuhnya, maka sepanjang harinya dia akan bersembahyang taubat kepada Allah, menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepanjang hari akan sembahyang taubat dan berzikirnya, beristighfarnya, menangisnya
syaitan kata lebih baik aku suruh dia sembahyang. Lebih baik kejutkan dia sembahyang daripada dia akan beribadah satu hari straight. Tapi kalau kita, syaitan tak payah kejut pun tak apa. Sebab apa? Sebab kita kalau dia tak kejut pun, sembahyang qada pun tak istighfar pun. Qada lah. Tapi tak pun merasakan satu kerugian besar, tak pun merasakan satu dosa besar yang kita buat, tak pun merasakan kita telah menzalimi Allah Subhanahu Wa Taala, tak pun merasakan kesedihan, tidak pun mengucapkan istighfar. Kerana apa? Kerana biasa-biasa saja bagi sebahagian daripada kalangan manusia. Tak sama dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi keadaan. Kerana apa? Kerana perbezaan iman yang ada di kalangan manusia. Maka syaitan yang akan dihantar juga adalah berbeza-beza dia punya darajatnya. Sebutkan di sini bahawa maka malaikat akan mengembangkan sayap kepada orang yang datang menuntut ilmu dengan niat datang menuntut ilmu untuk mendapatkan keredaan Allah, dengan niat datang menuntut ilmu supaya aku ini boleh mengetahui sesuatu hukum yang aku tak pernah tahu dan lepas itu boleh diamalkan. Dengan niat aku tidak lagi akan beralasan di hadapan Allah nanti, ya Allah aku tak tahu perkara ni. Dengan niat kejahilan yang telah menimpa aku selama ini aku boleh atasi. Itu niat untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga untuk mendapatkan hidayah. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, dan ikan yang ada di dalam laut semuanya meminta ampun bagimu apabila engkau berjalan. Ini satu lagi perkara. Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Sesungguhnya seorang pelajar ilmu la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard, akan beristighfar memohon keampunan kepada Allah baginya penduduk langit dan juga penduduk bumi, hatta al-haitanu fil ma, sehingga ikan-ikan yang hidup di dalam lautan juga akan meminta istighfar daripada Allah kepada orang yang pergi belajar ilmu. Apa kaitan ikan nak minta istighfar kepada orang yang pergi belajar ilmu? Lepas tu kita fikir lagi, kalau macam itu macam mana pula kalau kawasan rumah kita ni bukan tepi sungai, bukan tepi laut. Sungai Ramah Dalam, kita di Tanjung ni bukan tepi laut. Laut kat mana, ikan kat mana? Yang disebutkan dalam hadis hatta al-haitani fil ma, sehingga ikan-ikan di dalam lautan ataupun hidupan laut akan beristighfar, memohon keampunan kepada orang yang pergi belajar ilmu dengan niat untuk mendapat keredaan Allah. Kenapa agak-agak Nabi sebutkan dalam hadis ni ikan di lautan akan meminta pengampunan? Disebutkan alasannya adalah kerana ikan ataupun haiwan mereka akan beristighfar untuk orang yang pergi belajar ilmu. Kerana apa? Kerana dengan mempelajari ilmu tadi, haiwan juga akan terjamin keselamatannya. Dengan orang tadi pergi belajar ilmu, dengan ilmu yang dia akan dapat, iaitu ilmu-ilmu agama Islam, ilmu syariat, kita juga mengajarkan tentang adab dengan haiwan. Syariat Islam kita mengajarkan ihsan dalam kita berurusan ataupun membuat apapun perkara dengan binatang, dengan haiwan. Jadi haiwan merasa aman apabila manusia pergi belajar ilmu. Jadi apatah lagi manusia lagi perlu merasa aman kepada golongan pelajar ilmu. Kerana apa? Kata Nabi, haiwan juga akan beristighfar kepada orang yang pergi belajar ilmu. Sebab apa? Sebab dengan orang tadi pergi belajar ilmu, dia akan belajar syariat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dalam syariat Allah tadi diajarkan adab kita pun kepada haiwan. Bukankah Nabi sebutkan dalam hadis, innallaha katabal ihsana ala kulli syai', sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan ihsan, bersifat baik, untuk kita melakukan perkara baik fi kulli syai', pada sebuah perkara. Fa idza qataltum fa ahsinil qitlah, kata Nabi. Apabila kamu berbunuh, maksudnya membunuh seseorang yang telah dihukumkan bunuh ataupun diistilahkan juga dengan berperang, fa ahsinul qitlah, maka elokkan pembunuhan tadi. Islam mengajar
siapa lagi yang lebih zalim, kata Allah. Perumpamaan daripada Allah. Siapa lagi yang lebih zalim daripada orang yang menghalang untuk manusia pergi masjid Allah? Maknanya orang yang menghalang untuk pergi beribadah. Ulama meletakkan bahawa kiaskan kepada orang yang menghalang kepada usaha mempelajari ilmu adalah sama macam golongan yang zalim tadi yang kata Allah. Siapa lagi yang lebih zalim? Berat hukumnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kepada usaha-usaha tangan-tangan yang berusaha untuk menidakkan golongan pelajar ilmu, terutamanya pelajar ilmu syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak kira siapa pun, daripada peringkat awal sampai ke peringkat atas, jangan kita tergolong daripada golongan yang sedemikian yang Allah sebutkan waman azlam, faman azlam. Siapa lagi yang lebih zalim daripada orang ni? Maknanya orang yang paling zalim adalah mereka yang menghalang kepada usaha-usaha untuk golongan pelajar ilmu mempelajari ilmu syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, menghalang kepada pelajar-pelajar nak pergi ke Timur Tengah dengan alasan-alasan yang tertentu, yang alasan-alasan yang dibuat-buat. Saya boleh sebutkan kerana saya juga adalah belajar di Mesir dahulu. Saya juga melalui usaha-usaha tangan-tangan yang menghalang kepada orang-orang yang nak pergi belajar ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sesekali bersekian demikian. Faman azlamu, kata Allah. Siapa lagi yang lebih zalim daripada orang-orang yang seperti ini? Kalau haiwan boleh menghormati kepada orang yang nak pergi belajar ilmu, kenapa kamu manusia tak boleh menghormati orang yang pergi belajar ilmu agama Allah? Haiwan boleh beristighfar kerana apa? Merasakan keamanan. Kamu manusia tak rasa aman ke dengan orang yang nak pergi belajar agama Allah? Kamu rasa terancam ke dengan orang yang pergi belajar agama Allah? Hati apa kamu ni sebenarnya? Kamu ni makhluk siapa? Makhluk Allah ke kamu? Ini perkara yang sangat perlu diberikan perhatian. Tetapi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, sebelum itu hendaklah engkau ketahui bahawa tadi kita kata niat mempelajari ilmu adalah untuk mesti dengan mencari keredaan Allah dan juga mesti untuk mendapatkan hidayah. Tetapi hidayah ini ada permulaan dan juga ada kesudahan. Hidayah Allah ada permulaan dan ada kesudahan. Hidayah yang dimaksudkan di sini, tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, adalah amal ibadat. Amal ibadat ada permulaan dan ada kesudahan. Sebab tu kitab ini dinamakan Bidayatul Hidayah. Iaitu hidayah ada permulaan. Kitab ini membincangkan aspek yang pertama, Bidayatul Hidayah, permulaan untuk kita mendapatkan jalan hidayah. Aspek yang kedua adalah pengakhiran untuk ataupun kesudahan jalan hidayah. Jadi hidayah ini ada dua macam. Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan bahawa kitab ini disusun oleh beliau. Di dalam kitab ini saya akan sebutkan kata Imam Al-Ghazali Bidayatul Hidayah, iaitu permulaan jalan menuju kepada hidayah Allah. Jadi semua adab-adab yang kita akan bincangkan selepas daripada ini, daripada adab belajar ilmu, lepas tu adab melakukan ketaatan kepada Allah, adab untuk kita meninggalkan, desaan untuk meninggalkan maksiat dengan Allah, menjaga hati, menjaga lidah, menjaga bermacam-macam lagi perkara, menjaga hubungan dengan manusia, hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu diistilahkan oleh Imam Ghazali. Satu kitab yang ditulis ini dinamakan sebagai permulaan untuk jalan hidayah. Ya, ini seolah-olah di sini
sebagai martabatul haqiqah. Biasa kita dengar kan? Kita biasa dengar tak istilah syariat, hakikat, tarikat? Pernah dengar? Orang-orang tua-tua kita yang dirahmati oleh Allah, mungkin mereka biasa dengar. Kalau dulu-dulu sekolah pondok, dulu-dulu tuan-tuan guru kita biasa sebutkan, ya, ini jalan kehidupan untuk kita mengamalkan syariat Allah. Ada 3 peringkat. Pertama dipanggil as-syariah, yang kedua dipanggil at-tariqah, yang ketiga dipanggil al-haqiqah. 3 martabat. As-syariah maknanya ialah segala hukum hakam yang telah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini hukum hakam, itu syariat. Hukum hakam yang Nabi kita ajarkan daripada perkara yang wajib, perkara yang sunnah, perkara yang harus, perkara yang haram, perkara yang makruh. Ini hukum hakam. Jadi 5 jenis hukum tadi, itu dinamakan syariat. At-tariqah maknanya ialah cara kita beramal dengan 5 hukum tadi. Jadi kalau syariat maknanya 5 hukum tadi, tariqat, at-tariqah maknanya ialah beramal dengan hukum yang diajarkan tadi, yakni beramal dengan wajibnya, meninggalkan yang haram, berlumba-lumba untuk membuat yang sunnah, berlumba-lumba juga untuk meninggalkan yang makruh. Itu makna at-tariqah, yakni jalan. Tariqah itu maknanya jalan. As-syariah maknanya hukum yang mengelilingi kita. At-tariqah jalan yang dilalui oleh kita untuk mengadaptasikan hukum-hukum syariah. Satu lagi martabat dalam kita beribadah ataupun melakukan perintah Allah dinamakan al-haqiqah. Kepada orang yang pernah belajar ilmu tasawuf mungkin pernah dengar al-haqiqah. Apakah itu al-haqiqah? Haqiqah maknanya ialah sampai kepada satu peringkat di mana Allah Subhanahu wa taala setelah daripada hamba-Nya mengetahui as-syariat, yakni mengetahui hukum-hukum dan mengamalkan hukum-hukum tadi dengan tariqah yang betul, tariqah yang diajarkan oleh Nabi dan juga para sahabat, dengan meninggalkan yang haram, membuat yang wajib, berlumba-lumba dalam membuat perkara sunnah, berjaga-jaga dengan perkara yang harus, berjaga-jaga dengan perkara yang harus, bukan berjaga-jaga dengan perkara yang haram, berjaga-jaga dengan perkara yang harus. Tapi kalau perkara haram wajib dijauhkan. Berjaga-jaga dengan perkara yang harus dan berlumba-lumba juga untuk meninggalkan perkara yang makruh. Jadi kalau diamalkan tariqah yang macam ni, nanti akan dapat kemanisan dalam beribadah tadi yang dipanggil sebagai al-haqiqah. Ya, ini makna haqiqah apa dia? Allah Subhanahu wa taala akan menyingkapkan kepada orang yang beramal dengan cara tadi hijab, yang dengan mengangkat hijab tadi mereka akan mendapati kemanisan daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni kita akan merasai rahsia daripada kenapa Allah mewajibkan kita solat 5 waktu. Seolah-olah kita tidak merasakan lagi solat ini sebagai satu bebanan, sampai kepada satu tahap tidak lagi kita merasakan solat ini wajib kita lakukan kerana itu satu kewajipan, kalau tak buat Allah akan siksa. Tapi merasakan solat ini dibuat kerana itu adalah suruhan Allah. Allah nak balas dengan pahala ke, Allah tak nak balas ke, itu urusan Allah.
mereka tak pernah tahu. Bukankah kita pernah baca dalam Al-Quran kisah-kisah orang-orang salihin, orang-orang yang mendapat ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa auhayna ila ummi Musa, kami telah memberikan wahyu, maknanya kami telah memberikan ilham kepada ibu Nabi Musa, kata Allah. Ibu Nabi Musa bukan Nabi, maknanya bukan wahyu, kerana wahyu ini mesti Nabi baru dapat. Yang ilham Allah juga boleh berikan kepada Nabi, ilham juga Allah boleh berikan kepada orang selain daripada para anbiya, daripada kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilham yang paling mudah kita pun biasa amalkan, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Kita meminta kepada Allah, kita beristikharah. Kan kita beristikharah kan? Apa maksud istikharah? Maknanya kita meminta satu jalan baik daripada Allah. Istikharah maknanya dia berasal, makna dia adalah talabul khair, meminta suatu jalan baik daripada Allah. Mana kita tahu yang selepas kita istikharah itu yang Allah tunjukkan? Tak semestinya istikharah itu dijawab oleh Allah dengan ilham yang Allah berikan dalam mimpi. Ingat, istikharah tak semestinya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sesuatu jalan yang baik selepas seseorang beristikharah terus ditunjukkan dalam mimpinya. Kerana bukan mudah untuk dapatkan ilham daripada Allah. Kita bagi tahu tadi ilham yang Allah berikan kepada seseorang martabatnya macam mana. Istikharah, jalan istikharah yang paling, stage yang paling pertama adalah setelah kita beristikharah kepada Allah, kita minta kepada Allah, ya Allah, aku beristikharah kepada Engkau dengan ilmu yang ada kepada Engkau, tunjukkan kepada aku jalan yang baik. Maknanya apa? Lepas saja daripada istikharah, dengan kita bertawakal kepada Allah, jalan, permudahkan jalan mana yang Allah mahukan yang paling terbaik kepada kita. Itu istikharah martabat paling kecil kata para ulama. Jadi tak semestinya kita kena tunggu ilham dalam mimpi. Kerana apa? Ilham yang Allah berikan dalam mimpi itu bukan semua orang boleh dapat. Jadi yang paling kecil kata para ulama, saya pernah baca dalam satu kitab khusus bincang tentang istikharah, tapi lupa nama pengarangnya. Dia bagi tahu istikharah ni, jawapan kepada istikharah ada beberapa peringkat. Peringkat yang paling bawah adalah Allah Subhanahu wa taala hanya memudahkan jalan baginya. Jadi setelah daripada istikharah, tapi dengan syarat istikharahnya tu adalah selepas daripada bermusyawarah. Istikharah tak boleh berpisah dengan musyawarah. Wasyawirhum fil amri, kata Allah dalam Al-Quran, wasyawirhum fil amri, kena bermusyawarah dalam sesuatu perkara kepada perkara-perkara yang perlukan kepada mesyuarat. Lepas
dengan Allah Subhanahu wa taala, maka berbezalah tarikat tasawuf. Jadi tuan-tuan kena faham kenapa tarikat ini berbeza-beza ajarannya. Kenapa tarikat ini berbeza-beza amalannya? Kerana apa? Kerana itu jawapannya. Kerana mereka menemukan jalan yang terbaik untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang berbeza-beza. Ataupun dengan istilah yang mudah kita kata, kita daripada Tajam, Sungai Ramal, luar, nak pergi ke Kuala Lumpur, ada yang boleh lalu highway Ceras Kajang, ada yang boleh lalu Utara Selatan, ada yang boleh lalu apa lagi, highway Sungai Besi. Jalan yang bermacam-macam mengikut kepada keselesaan seseorang, tapi tempat tujuannya adalah sama. Begitu keadaan turkus sufiyah. Tapi yang pasti tarikat tasawuf yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tak nafikan ada tarikat tasawuf yang sesat, seperti mana ada juga nabi yang sesat. Kita tak tolak konsep kenabian secara umum, kerana ada nabi yang sesat,